Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah hari ini satu hadis, satu hari, satu hadis insyaAllah. Okey. InsyaAllah hari ini kita nak baca satu hadis yang bertajuk ganjaran bagi pembaca yang lancar dan tidak lancar. Baca apa? Okay, nanti kita akan tengok insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Sanisa, Kak Zumali, Kak Haliza. InsyaAllah ahlan wa sahlan. Selamat datang mana yang dah hadir. Jemput masuk. Okay, insyaAllah dalam slot bacaan hadis kita pukul 12 tengah hari sebelum masuknya waktu zuhur. Okay, waalaikumsalam Kak Nurul, Kak Nuraini. Okay, insyaAllah. Okay, hari ini mana yang ada kitab Fadilah Amal, boleh buka muka surat 247. Mana yang ada boleh buka. Yang tak ada kita boleh share. Okay, kita share sama-sama insyaAllah. Okay, seperti biasa jangan lupa mana yang dah hadir, jom pakat-pakat tekan button share insyaAllah. Okay, moga-moga dengan kita tekan button share kerana Allah Ta'ala menjadi asbab urusan kita dipermudahkan insyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jah Lailawati. Okay, Kak Siti, Kak Murni, Kak Nurisha insyaAllah. Okay, hari ini tajuk kita, tajuk hari ini iaitu ganjaran bagi pembaca yang lancar dan tidak lancar. Okay, macam mana tu? Baca apa kan? Apakah ganjarannya? InsyaAllah kejap lagi kita akan tengok. Okay, sebelum itu boleh komen suara dan gambaran, suara dan visual buku ini jelas atau tidak. Okay, boleh komen di bawah insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir? Okay, mana yang dah hadir? Okay, ahlan wa sahlan. Sihat ke semua? Kan? Hari ini semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Moga-moga Allah permudahkan urusan kita, Allah selesaikan segala urusan kita insyaAllah. Okay, kalau dah jelas, terbaik semua. Kalau dah jelas, jom kita mulakan slot pada tengah hari kita. Okay, kita tengok pada hadis dahulu insyaAllah. Okay, kita baca hadis bersama-sama. Okay, kita baca hadis bersama-sama. Waalaikumsalam Kak Salabia, Kak Azima, Kak Sarifah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir insyaAllah. Okay, jom kita baca tajuk kita hari ini. Tajuk kita ganjaran bagi pembaca yang lancar dan tidak lancar. Okey, apakah ganjarannya? Jom kita baca hadis dahulu. Okey, mana yang ada kitab Fadilah Amal boleh buka muka surat 247. Okey, 247 insyaAllah. Okay, mana yang tak ada, jom kita share sama-sama. Okay, jom kita baca dahulu hadis dia. Kita baca sama-sama insyaAllah. Okay, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safarah. Okay, ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'u.
Sambung. Al-Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. InsyaAllah ini adalah hadis kita hari ini, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Okey, jom hari ini tajuk hadis kita ganjaran pembaca yang lancar dan tidak lancar. Okey, jom kita tengok pula maksud hadis kita. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Okey, dan Rasulullah bersabda, seseorang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat. Okey, akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia dan jujur. Okey, malaikat itu adalah pencatat yang mulia dan jujur. Kemudian seseorang yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah payah untuk membacanya akan mendapat 2 ganjaran. Apakah ganjarannya kan? Okey, dekat sini ada 2 kategori. Okey, yang pertama seseorang ahli dalam Al-Quran, seseorang yang lancar dalam pembacaan Al-Quran. Dekat sini dia akan bersama dengan para malaikat, kan? Okey, yang kedua, seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tersekat-sekat, okey, dan bersusah payah. Jangan risau, jangan rasa down, kan? Baca Al-Quran tersekat-sekat, tak sama taraf dengan orang yang lancar, kan? Dekat dalam hadis ni, dia cakap mendapat 2 ganjaran pahala. 2 ganjaran pahala. Apakah ganjaran pahala itu? Ini untuk orang yang tersekat-sekat dan bersusah payah, insyaAllah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, selamat datang, ahlan wa sahlan, saya ucapkan, insyaAllah. Okey, jom kita tengok keterangan. Hadis ni nak cakap pasal apa? Nak sampaikan tentang apa? Okey. Seseorang yang ahli dalam Al-Quran bermaksud, okey, ahli dalam Al-Quran, maksudnya dekat sini seseorang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan sentiasa membacanya. Okey, kat sinilah itulah maksud seseorang yang ahli dalam Al-Quran. Maksudnya pakar mahir dalam Al-Quran, seseorang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan seseorang itu sentiasa membaca Al-Quran. Okey, kemudian sekiranya dia dapat menguasai makna dan maksud Al-Quran itu adalah lebih baik lagi. Dekat sini dikata dia dapat menguasai makna dan maksud Al-Quran. Makna, macam kita semua tahu, makna Al-Quran dalam Al-Quran terjemahan ayat tu. Okey, maksud Al-Quran iaitu kita faham ayat tu nak sampaikan tentang apa. Okey, insyaAllah adalah lebih baik kalau kita tahu 2 tersebut. Okey, akan berada bersama para malaikat membawa maksud bahawa sebagaimana para malaikat itu bertugas. Okey, sebagaimana para malaikat itu bertugas memindahkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz. Okey, kitab yang terpelihara di sisi Allah. Kitab apa? Kitab itu ialah
Al-Quran. Okey, demikian juga keadaan pembaca Al-Quran. Keadaan pembaca Al-Quran, dia menyebarkan dan menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang baru hadir, selamat datang. Ahlan wa sahlan saya ucapkan insya-Allah. Okey, tajuk kita hari ini hadis ganjaran bagi pembaca yang lancar dan tidak lancar. Dua-dua ini ada ganjaran. Okey, kita tengok kejap lagi ganjarannya. Okey, kemudian ataupun kenyataan tadi membawa maksud pembaca Al-Quran itu akan berhimpun bersama para malaikat pada hari kiamat. Masya Allah, orang yang baca Al-Quran akan berhimpun dengan para malaikat. Okey, pada hari kiamat. Okay, subhanallah. Okey, jom kita tengok pula bagi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tersekat-sekat, dalam keadaan bersusah payah, dapat ganjaran apa? Okey, seseorang yang tersekat-sekat akan mendapat 2 ganjaran. Walaupun kita baca tersekat-sekat, tak lancar lagi, bersusah payah, bersungguh-sungguh nak belajar Al-Quran, dekat sini dah dapat 2 ganjaran. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, ganjaran yang pertama untuk membacanya. Okey, yang pertama, 1 ganjaran. Kita dapat ganjaran untuk membacanya, kan? Okey, tadi ada 2 ganjaran untuk orang yang bersusah payah dan tak lancar baca Al-Quran. Okey, ganjaran yang pertama, dia dapat ganjaran sebab dia membacanya. Ganjaran yang pertama, membaca Al-Quran. Dan satu lagi, kerana dia menanggung susah payah dalam bacaannya yang tersekat-sekat. Okey, ganjaran yang kedua, dia dapat ganjaran yang kedua sebab dia menanggung. Dia bersusah payah dalam bacaan tersekat-sekat tu kan. Dia berusaha bersungguh-sungguh. Dekat situ pun dapat ganjaran. Itulah ganjaran untuk orang yang berusaha, insya-Allah, yang ada keinginan, keazaman untuk belajar Al-Quran. Jangan risau, tersekat-sekat lah, macam dah give up lah kan. Tak pandai-pandai kan. Okey, jangan rasa macam tu. Okey, insya-Allah dengan usaha kita, dengan niat kerana Allah, insya-Allah Allah permudahkan segala urusan. Okey, dekat situ pun dah dapat ganjaran. Okey. Okey, kemudian dia kata dekat sini, namun itu tidaklah bermaksud bahawa ganjaran untuknya akan melebihi daripada ganjaran seseorang yang mahir. Okey, kemudian ganjaran yang telah dinyatakan untuk orang yang mahir tadi berlipat kali ganda lebih besar daripada ganjaran untuknya. Okey, sehingga orang yang mahir dikatakan akan berhimpun bersama-sama dengan para malaikat. Okey, kemudian never give up. Betul tu Encik Nazmi, never give up. Don't give up, keep it up. Begitu. Okey, kemudian dia kata bahkan maksud kenyataan itu ialah disebabkan dia bersusah payah, disebabkan seseorang itu bersusah payah membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat, maka dia akan mendapat ganjaran yang berasingan. Kan dapat ganjaran yang berasingan.
bukan satu sahaja ganjaran. Okey, ganjaran membaca. Okey, ganjaran membaca dan ganjaran sebab kita bersusah payah. Kita berusaha kan. Okey, dekat sini bukan satu ganjaran, tapi dapat dua ganjaran. Ganjaran yang berasingan. Okey. Oleh itu, janganlah seseorang meninggalkan pembacaan Al-Quran dengan alasan bacaannya tersekat-sekat. Okey. Jadi, dekat sini dia kata, jangan kita terus tinggalkan baca Al-Quran walaupun tersekat-sekat. Kan? Jadi, sebab tak dapat satu, jangan tinggalkan semua. Kan? Okey, insyaAllah. Kemudian, Mulla Ali Qari, ini seorang penulis, telah menukilkan semula daripada hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi, bahawa seseorang yang cuba menghafal Al-Quran tetapi tidak dapat mengingatinya akan dapat dua ganjaran. Walaupun berusaha, ada usaha, ada azam menghafal, tapi tak ingat-ingat lagi. Kan? Dah hafal, dah cuba hafal, tak ingat-ingat lagi. Jangan risau, jangan rasa putus asa. Okey, dengan bersusah payah kat situ akan dapat dua ganjaran. Okey, betapa Allah nak menghargai usaha kita, insya-Allah. Okey, jadi begitulah juga seseorang yang sentiasa bercita-cita untuk menghafal Al-Quran tetapi tidak ada kekuatan. Okey, tidak ada kekuatan untuk mengingatinya. Namun dia tidak meninggalkan pembacaannya, maka dia akan dihimpunkan oleh Allah bersama para hafiz pada hari kiamat. Okey, para hafiz iaitu orang yang menghafal Al-Quran, insya-Allah. Okey, walaupun kita dah berusaha, kita nak hafal satu surah ni. Okey, nak hafal satu surah tapi tak ingat. Kan? Tak ingat-ingat nak hafal ni kan. Dah berusaha bersungguh-sungguh hafal kan. Pagi, petang, siang, malam. Berkerut-kerut dahi kan. Nak menghafal tapi mungkin ada tak ingat. Jangan risau. Jangan give up. Jangan putus asa. Sebab dekat situ pun ada ganjaran bersusah payah. Okey. Kalau dah rasa tak dapat nak menghafal, jangan terus tinggal. Sebab orang yang tidak meninggalkan pembacaan Al-Quran ini nanti dekat hari kiamat akan dihimpunkan bersama dengan para hafiz, insya-Allah. Okey, itulah hadis hari ini untuk kita bersama-sama, insya-Allah. Okey. Okey, itulah hadis hari ini. Ganjaran untuk yang lancar baca Al-Quran dan yang tidak lancar. Okey, jangan, walaupun kita tersekat, masih lagi tersekat dalam orang kata dalam proses pembelajaran, kita kena ingat dekat situ dah ada ganjaran. Okey, satu ganjaran sebab kita terus istiqomah membaca Al-Quran. Satu ganjaran lagi sebab kita berusaha. Okey, Allah nampak kesusahan, kesungguhan kita. Okey, dekat situ Allah bagi ganjaran. Allah nak hargai usaha kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi, kata orang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, insya-Allah. Itulah dia. Okey, semoga kita terus istiqamah, kita terus berazam dalam hati, dalam diri kita untuk terus membaca Al-Quran, insya-Allah. Okey, moga-moga Allah permudahkan urusan kita, moga-moga Allah selesaikan segala keperluan kita di dunia dan di akhirat. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih mana yang dah hadir. Okey, mana yang dah hadir, alhamdulillah dan terbaik, insya-Allah.
Yeah, Encik Nazmi, you are my friend too. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam slide yang akan datang. Kita tengok lagi hadis. Okay, lain hari, lain hadis, insyaAllah. Okay, ataupun hadis ataupun kisah-kisah, insyaAllah. Okay, saya doakan semoga semua terus istiqamah memperjuangkan agama Allah, insyaAllah. Okay, sama-sama kita memperbaiki diri kita, insyaAllah. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, dan jangan lupa mana yang Ustaz Firdaus kan ada buka untuk buat korban. Mana yang nak buat korban, we are friend. Betul tu Kak Hasna, kita semua friend. Okay, mana nak buat korban ataupun akikah, boleh tekan link di bawah, boleh join group di bawah. Okay, kita akan buat korban dan akikah di Mekah. Okay, ada 3, tak silap saya ada 3 haiwan, 3 jenis korban, iaitu lembu, kambing dan unta. Okay, jadi untuk maklumat lebih lanjut atau harga, bagaimana proses dia, okay, boleh join dulu grup Telegram, boleh tekan link di bawah, insyaAllah. Okay, ya, itulah tagline, with Quran together to Jannah. Power quote tu. Okay, saya undur diri dahulu, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam slide yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.